Tamadun purba India adalah ditemui pada tahun 1922. Tempat arkeologi pertama kali digali di wilayah Harappa di India. Ia sering dipanggil budaya Harappa. Budaya Harappa bermula dari kira-kira 2300 sebelum Masehi hingga 1750 sebelum Masehi. Budaya Harappa ialah budaya zaman Gangsa India Purba yang mewakili tamadun bandar. Jika dilihat dari tapak bandar yang telah digali, perancangan dan seni bina bandar ini adalah pada tahap yang sangat tinggi. Sebagai contoh, Bandar Mohenjo-daro dengan keluasan 260 hektar dibahagikan kepada 12 blok dengan jalan yang kemas dan lebar serta sistem peparitan yang baik. Tamadun ini berterusan selama ratusan tahun dan kemudian beransur-ansur merosot, musnah pada abad ke-18 sebelum Masehi. Selepas kemerosotan budaya Harappa, tamadun yang lebih kekal telah diwujudkan di India. Bangsa Arya muncul di barat laut India sekitar 2000 sebelum Masehi dan secara beransur-ansur berkembang ke arah selatan. Dalam tempoh ini, lembah Indus di barat laut India telah diserang oleh Cyrus dari Empire Parsi pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi dan Darius I pada 518 sebelum Masehi. Parsi Purba memerintah barat laut India selama hampir 2 abad sehingga mereka ditakluki oleh Alexander Macedonia di tenggara Eropah hingga akhir abad ke-4 sebelum Masehi. Chandragupta mengetuai pemberontakan anti-Macedonia Yunani. Selepas 7 tahun perjuangan, Garisan Macedonia Yunani mengusir semua penceroboh dan menyatukan India Utara. Dengan itu, menubuhkan dinasti Maurya yang paling berkuasa di India Purba. Pada 305 sebelum Masehi, Seleucus I yang mewarisi wilayah Asia Alexander mengetuai tenteranya untuk menyerang wilayah Punjab di bahagian barat laut benua India, memaksa Chandragupta kembali ke bahagiannya untuk berperang dengannya. Bagaimanapun, pada 302 sebelum Masehi, kedua-dua pihak mencapai perjanjian damai. Seleucus mengiktiraf pemerintahan Chandragupta ke atas India Utara dan mengawini seorang anak perempuan kepada Chandragupta. Sebagai pertukaran untuk orang India yang memberinya 500 ekor gajah dan tangan gajah, menyokong pengembangannya ke Mesir. Budaya terpenting di India prasejarah ialah budaya lembah Indus. Bandar yang paling penting ialah Harappa dan Mohenjo-daro yang hilang sekitar 1750 sebelum Masehi. Walau bagaimanapun, budaya Harappa masih kekal di Gujarat, Rajasthan dan Uttar Pradesh. Budaya Gangga berkembang antara 1800 sebelum Masehi dan 600 sebelum Masehi, yaitu era Veda yang terkenal di India. Klasik awal jarang menyebut keluarga dan masyarakat masih berpuak. Kemudiannya dipecahkan kepada 4 masyarakat warna. Di antara 4 warna, Sudra adalah yang paling rendah, Vaishya adalah yang tengah, dan Kshatriya dan Brahmin adalah yang atas. Zaman Buddha adalah lebih daripada 400 tahun dari akhir zaman Veda hingga dinasti Maurya Magadha. Ia merupakan tempoh kedua kemakmuran bandar selepas kemakmuran kota budaya Indus. Dalam tempoh ini, Shakyamuni mengasaskan Buddhisme dan Nobita mengasaskan Jainisme. Kerajaan Magadha adalah pengasas dinasti Maurya. Dalam dinasti Maurya, hanya raja yang berhak mempunyai tentera tetap dan menerima ufti. Semasa pemerintahan Raja Asoka, pemerintahan totalitarian monarki hamba kuno di India mencapai kemuncaknya. Selepas kematian dinasti Merang, terdapat pencerobohan asing yang berterusan di barat laut India. Pertama datang Baktria di Asia Tengah. Kemudian terdapat pencerobohan Parthia, Scythian, dan Dayuanzi. India Purba adalah salah satu tempat kelahiran tamadun manusia dan telah memberikan sumbangan asli kepada tamadun manusia dalam kesusastraan, falsafah dan sains semula jadi.
Dalam kesusastraan, epik abadi Mahabharata dan Ramayana dicipta. Dari segi falsafah, Yimingxue ditubuhkan yang setara dengan logik hari ini. Dalam bidang sains semula jadi, sumbangan paling cemerlang ialah ciptaan kaedah pengiran seluruh dunia dan penciptaan 10 simbol nombor, termasuk kosong. Angka Arab yang dipanggil sebenarnya berasal dari India dan hanya merebak ke barat melalui orang Arab. Pada abad ke-6 sebelum Masihi, agama Buddha juga muncul di India kuno dan kemudiannya yang diperkenalkan ke China, Korea, Jepun, Thailand, Myanmar dan sebagainya. India adalah periuk lebu budaya. Ia adalah sebuah negara yang terdiri daripada 5 kumpulan etnik yang seperti sebuah museum budaya yang besar itu sendiri. Salah satu tarian tertua di India ialah Natyam yang bermaksud seni tarian dalam bahasa Hindi. Selain menekankan irama tarian, ia juga menekankan bahawa muzik irama mesti sedap didengari, terdiri daripada syair yang khusyuk. Walau bagaimanapun, pada zaman dahulu, Natyam biasanya dilakukan secara solo, manakala tarian berkumpulan lebih popular. Sekumpulan penari yang anggun memakai pakaian tradisional yang cantik menari seperti pari-pari dengan muzik yang indah, yang lebih baik daripada tarian solo. Kari India terkenal di seluruh dunia. Ramai yang beranggapan nasi dan kari adalah makanan dan perasa utama di India. Tetapi sebenarnya, nasi adalah makanan rujiannya di beberapa tempat di India. Dan kari adalah perasa yang tidak biasa bagi kebanyakan orang India. Memasak arak tandur ialah kaedah memasak yang unik di India. Ia sangat khusus tentang penguasaan masa. Apabila suhu ketuhan mencapai 600 degree Celsius, perbezaan dalam memasak selama 1 atau 2 minit, malah 1 atau 2 saat akan menjejaskan kejayaan atau kegagalan memasak. India Purba adalah negara mitos dengan agama dan falsafah yang sangat maju. Oleh itu, patung-patung gangsa di India Purba sering menjadi simbol mitologi, berhala agama dan metafora falsafah, melepaskan roh para dewa. Tradisi patung gangsa di India sangat panjang dan boleh dikesan kembali kepada patung gangsa dan singer dari era Indus kira-kira 2500 hingga 1500 sebelum Masihi. Dari segi penulisan, penduduk India Purba mencipta tulisan mohor pada pertengahan 3000 sebelum Masihi. Selepas kemusnahan tamadun Indus, orang Arya yang mundur hanya menulis karya yang diturunkan secara lisan. Sekitar permulaan zaman bangsa-bangsa, tulisan tertua yang masih hidup adalah inskripsi yang diukir oleh Raja Asoka. Inskripsi Asoka ditulis dalam 2 bahasa, Brahmi, mungkin berasal daripada Ajab orang Semitik, dan satu lagi ialah Kharosthi, mungkin berasal daripada Ajab Aramin. Kharosthi secara beransur-ansur hilang dan Brahmi berkembang menjadi Sanskrit pada abad ke-7. Bahan-bahan penulisan di India Purba ialah pen besi dan kulit kayu yang dirawat serta kertas kayu buju sehingga abad ke-17. Dari sudut pandangan seni bina, zaman Veda dan Mahajapadas pada asasnya adalah berstruktur kayu. Bangunan berstruktur kayu kini telah hilang. Gua India Purba merupakan sebagai satu seni bina yang terbaik di dunia. Orang India Purba yang mengubahkan gunung batu menjadi rumah khazanah seni yang indah. India Purba juga membuat banyak pencapaian dalam bidang sains semula jadi. Antaranya astronomi, matematik, dan perubatan merupakan pencapaian yang cemerlang. Dalam astronomi, kerana keperluan pengeluaran pertanian dan kehidupan, penduduk India Purba memberi perhatian kepada pemerhatian fenomena astronomi sangat awal. Tetapi mereka menyangka matahari, bulan dan bintang semuanya bergerak mengelilingi bumi.